Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi, kasih sekalian, rahmat kasih sayang Allah himpunkan kita, nurul hidayah arsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak berhenti dalam hidup kita. Suraya, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Semoga sihat. Suraya juga, semoga sihat, bahagia sampai syurga. Ahmad Fuad, 4 amal. Fuad tulis 4 amal indah corona. Masya Allah. Apa 4 amal tu? Istighfar, selawat, sedekah, amal ma'ruf, nahi munkar. Istighfar, selawat, sedekah, amal ma'ruf, nahi munkar. Masya Allah. Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Terima kasih. Jadi bila kita istighfar, kata Fuad tulis kat sini, istighfar. Bila kita istighfar, minta ampun, Allah maafkan dosa. Bila kita istighfar, azab yang Allah nak turunkan, Allah tarik. Dalam ayat Quran kata Allah beri hujan, Allah beri yang belum dapat jodoh mudah-mudahan bila banyak istighfar. Yang belum dapat anak, bila kita banyak istighfar, minta ampun pada Allah, Allah beri anak. Bila kita rezeki sempit, kita istighfar, Allah beri rezeki yang mencurah-curah. Bila kita istighfar, doa-doa kita Allah kabulkan. Walaupun doa kita rasa berat, kita minta ampun, kita kembali pada Allah, Allah akan beri rezeki yang tak sangka-sangka dalam hidup kita. Dengan istighfar, Allah beri jodoh yang belum ada jodoh. Istighfar, Allah beri anak. Dengan istighfar, dengan kita minta ampun, Allah kabulkan doa kita. Dengan istighfar, Muhammad Nizam, check inbox Ustaz. Banyak juga inbox ni Nizam. Jadi dengan istighfar, Allah akan turunkan rezeki yang mencurah-curah. Ada satu orang nama Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Ada satu hari beliau pergi ke satu tempat dan diceritakan Imam Ahmad Ibnu Hanbal ni dia pergi satu masjid. Orang pun tak kenal Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dia pun kena halau. Jadi bila dia kena halau, bila Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih kena halau pada masjid, orang tak kenal. Rupanya Imam Ahmad ni kena halau. Ya Allah. Kena halau, orang tak kenal muka, tak pernah tengok. Sama sekarang ada TV, ada Facebook, Instagram. Masya Allah, Rodiah kembali pada Allah. Hati ya. Salam dari Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Nuzaidah banyak istighfar. Indah doa Ustaz. Tugas kat bank. Semua pekerja-pekerja bank, bos-bos bank, semua sekali Allah rahmati, berkati. Dan kami juga semua dimurahkan rezeki, supaya akan datang lepas Covid rajin pergi bank sebab duit banyak kat bank berkat. Masya Allah. Mazlan, Mas Nani, Junaidah, Cik Lin. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih kena halau daripada mana tuan-puan? Kena halau pada masjid. Allahu Akbar. Imam Ahmad Ibnu Hanbal kena halau daripada masjid. Bila kena halau daripada masjid, dia pun bila kena halau, orang tak kenal, tidur kat tangga masjid. Tiba ada satu orang lelaki tengok Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih kat tangga pun kena halau. Punya marah pengurusi masjid KJK masjid tu. Bukan daripada dalam masjid Imam Ahmad kena halau. Dia kata kat sini tak boleh itikaf. Dia kata dia kata kat sini tak boleh itikaf. Pandai-pandai dia tak boleh itikaf, pergi tidur kat tangga. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih kat tangga pun kena halau. Kat tangga pun kena halau. Bila kena halau kat tangga, mana nak pergi lagi? Kena halau, tangga pun kena halau. Tiba-tiba satu orang lelaki nampak, dia ni tukang buat roti. Dia kata, tuan, marilah tidur dekat kita orang ni. Mari tidur kat saya punya kedai. Dia pun bawa pergi kedai roti. Dia bangun awal tengah uli-uli roti. Dia bagi tempat tinggal untuk Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih. Dilayan Imam Ahmad Ibn Hanbal, bagi makan, dia bagi tempat tidur. Walaupun dia tak kenal. Allahu Akbar. Ada orang walaupun dia tak kaya sangat, tapi Allah beri hati dia kaya. Kaya ni dekat hati. Kaya ni dekat hati. Bila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kaya dekat hati. Bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, dia mesti kaya. Tu kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenar, asal utama dekat hati. Arif macam mana tahu dosa, tanda dosa kita diampunkan? Arif
Kita sentiasa beristighfar, bertaubat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia sentiasa nak ampunkan kita. Soalnya berapa kali kita minta ampun. Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi, satu hari minta ampun sampai 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali setiap hari. Istighfar, minta ampun. Liza, Masya Allah. Terima kasih buat kerja kebajikan Ustaz. Untuk tugas frontliner, Masya Allah. Semoga semua sekali sihat, bahagia, selamat dunia akhirat. Wani, Julia nak KFC kan? Nak KFC. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah Allah kabul. Lepas tu apa jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih? Dia pun duduk dekat Imam Ahmad. Masya-Allah, hati Ustaz, I have been married for a long time. Gift of children. Asyik doa hati Allah beri anak soleh solehah. Allah beri anak soleh, anak solehah, Allah kabulkan. Allah beri insya-Allah. Dia beri sebab dia sayang, dia tahan pun sebab dia sayang. Maka bila Imam Ahmad duduk kat rumah orang tukang roti tadi, masa dia duduk kat kedai roti tu, dia dengar orang tadi yang buat roti tadi asyik istighfar je. Astaghfirullah wa atubu ilaih, kata tukang buat roti tu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun. Saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Apa dia kata? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tengok kamu pada tadi istighfar. Apa kamu dapat daripada istighfar ni? Apa yang buat kamu rasa istiqamah nak istighfar? Asyuk. Tenang tengok live Ustaz. Alhamdulillah, Allah yang bagi rasa bahagia. Kalau dia bagi tenang bahagia, tak ada siapa boleh tarik bahagia tu. Kalau dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah nak beri abang kakak bahagia sekarang, tak ada siapa boleh tahan. Bahagia tu dekat hati. Kan? Bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, bahagia. Walau apa sahaja keadaan yang datang, ujian yang datang, membuat kita semakin mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, virus dari Allah ke kudut apa sahaja, baik buruk, kita yakin semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya begitu. Baik, saya teruskan. Maka apa jadi kat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih? Jadi kita kudut semua virus daripada Allah. Dan tugas kita berjuang ikut macam Nabi sahabat buat. Kita berdakwah, kita jaga diri, kita bangun malam dan kita kuarantin, jangan keluar rumah kan. Ikut apa yang telah diputuskan, kita putuskan jauhkan jarak kita. Mudah-mudahan COVID-19 ni hilang. Macam kat China kan, puji-puji bagi Allah, 70,000 orang, berapa puluh ribu orang dah sihat berapa? 70 ke 80, tinggal 10,000 lagi yang sakit. Yang lain semua dah sihat dah. Ya Allah, dah yang mati berapa 3,000 orang begitu. Jadi tuan-puan sekalian, saya tak ingat lebih bilangan, tuan-puan cek lah. Cuma saya nak kata China segala puji bagi Allah, mereka telah atasi dengan, dan tak ada peningkatan pun dah tak ada. Mereka dah selesai dah, tak ada peningkatan. Jadi insya-Allah tak lama dengan doa, dengan tawakal, dengan usaha sungguh-sungguh, pengorbanan semua orang. Kita semua sebuah keluarga, doktor, nurse, polis, askar, kerja bank, pakcik-makcik, cleaner, kita semua yang duduk rumah, semua orang yang berkorban, berjuang, pemimpin, mana-mana sahaja, kita doakan mereka. Zaliha, Ustaz terima kasih bagi makanan kat hospital. Masya Allah, belanja KFC. Allah yang buat semua sekali. Lepas tu tuan-puan, Zahra suami saya kuarantin Ustaz Sungai Buloh. Moga sihat sembuh kan. Allah sayang. Rahmawati satu kampung kami positif sudah tadi Ustaz. Ya Allah, kalau betul Rahmawati sangat menyedihkan. Allahu Akbar. Moga sembuh sihat. Rahmawati di mana? Rahmawati tinggal mana? Kat satu kampung positif. Mudah-mudahan sihat sembuh semua. Moga Allah selamatkan pakcik-pakcik, makcik-makcik dah tua-tua. Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan anak-anak kecil pun Allah selamatkan. Semua ada sakit-sakit Allah selamatkan. Dan Dedeng, Mia, Nia, Ustaz doakan saya beri kekuatan. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu asyik zikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Orang yang baik tolong Imam Ahmad bagi tumpang rumah, bagi makan roti. Dia kata, apa kamu dapat daripada istighfar ni? Kata lelaki tadi, tuan, semua apa saya minta pada Allah, semua Allah kabulkan. Allahu Akbar. Orang kaya. Tengok dia. Walaupun tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal, dia bagi tumpang ke rumah dia. Bagi tumpang. Bagi tumpang ke rumah. Bagi tinggal kat rumah, bagi tumpang kat rumah. Lepas bagi tumpang, dia pula siasa beristighfar pada Allah. Masjid halau dia. Pada tangga masjid, Imam Ahmad, mazhab ulama besar, masa tu kira dah macam kira mufti, tiba kena halau pada masjid, tidur kat tangga. Tangga pun kena halau juga. Bukan dalam masjid, tangga pun tak boleh tidur. Kadang-kadang ada orang diberi tanggungjawab, mereka diuji oleh Allah. Dia mudah
mudah disayang apa, kadang ialah ujian, dia takut mungkin hilang barang kat masjid. Tapi pandangan kita nampak kadang dia sayang kapet daripada orang. Sayang kapet daripada orang. Dia takut kapet kotor tapi dia tak risau. Dia nampak orang tu kotor. Dia tak tahu yang kotor tu bukan orang kan. Kapet kotor boleh bersih, tapi kalau hati orang yang kita hancurkan, lukakan, musim Covid ni yang duduk masjid lah. Memang kena halau elok lah. Kalau kat masjid kena halau sekarang elok. Sebab sekarang waktu kita duduk kat rumah, taat pada pemerintah, pada ketua yang diputuskan, mufti-mufti. Sekarang duduk rumah, jangan keluar rumah. Itu yang sebenarnya. Ini waktu Covid ni. Lepas Covid jangan duduk rumah pula. Habis Covid pergi masjid kan. Habis Covid nanti insyaAllah pergi masjid. Anak Hafiz dekat Ulu Langat. Itulah saya pun dengar juga, ramai juga kan. Mudah-mudahan yang positif ramai. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, sihat cepat. Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan anak-anak tu Allah beri dia kekuatan. Dia punya ni semua sihat insyaAllah. Mudah-mudahan positif. Dan dikawal, mereka di kuarantin. Mudah-mudahan mereka sihat juga insyaAllah. Lepas tu tuan-puan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu beristighfar. Semua benda yang kamu nak, dia kata, wahai apa, Imam Ahmad, wahai, dia kata, Tuan, semua apa saya nak, semua saya dapat. Satu je saya belum dapat lagi. Apa Tuan nak? Saya satu je belum dapat lagi. Apa yang Tuan nak? Saya nak dekat dengan, saya nak jumpa Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Dia kata apa? Saya nak jumpa Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Kata Imam Ahmad, terus kata apa? Tuan, sebab kata Imam Ibnu Hanbal, dia terus terkejut. Kata daripada lelaki tadi, Tuan, saya lah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Lelaki tadi terus menangis gembira. Kerana istighfar, dia kata, saya gembira Tuan duduk kat rumah saya bagi makan roti, maafkan saya tak kenal Tuan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi dia telah layan Imam Ahmad Ibn Hanbal, walaupun dia tak kenal. Kalau tahu alim ulama, mungkin semua akan sambut Imam Ahmad datang kat tempat tu jauh, tiba-tiba nak pergi. Kata Imam Ibn Hanbal, saya pun heran. Saya dah berumur begini, dah tua. Tiba-tiba saya rasa teringin nak datang sini tanpa siapa-siapa. Saya datang sendiri, nak itikaf kat masjid ni. Rupa-rupanya kerana istighfar kamu. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kerana istighfar kamu, saya datang ke sini. Itu tuan-puan, kita minta ampun pada Allah. Bila kita minta ampun pada Allah, rezeki yang hilang pada hidup ni, Allah kembalikan rezeki itu. Kalau rumah tangga kita bermasalah, kita istighfar, nanti Allah akan dekatkan hati pasangan suami isteri tu. Bila kita istighfar, hubungan hati suami isteri tu akan jadi rapat, jadi dekat bila kita istighfar. Bila kita istighfar, kita akan jadi dekat pada Allah SWT. Kadang-kadang masalah rumah tangga suami isteri, mereka bergaduh. Dan mereka pun satu yang isteri kata suami salah, suami kata isteri salah. Saling salah menyalahi satu sama lain. Tapi bila kita istighfar, rupa-rupanya Allah buat hati kita jadi dekat. Sebab tu belajar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagai seorang suami istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pak Izzah kata, Ustaz sihat ke? Cucu ni hari bersilat dengan anak dengan suami. Kak Pak Izzah, jangan bersilat dengan suami. Bersilat ikut akak lah, nak bersilat dengan suami ke bersilat dengan anak ke. Tak apalah kan, memang dah ni semua sekali. Jadi bersilat datangkan kasih sayang, datang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa cakap tu dah hilang, bersilat tinggal. Jadi tuan-puan, tu dalam keluarga kita istighfar. Bila ada masalah keluarga, istighfar. Tengok isteri nak marah je, bukan salah isteri, hati kita tak tenang. Kita kurang istighfar kan. Duduk rumah ni mengadap hari bergaduh pula dah. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun. Saya bertaubat pada Engkau. Hati saya ni tak tenang, ya Allah. Marah 24 jam. Apalah nak jadi? Marah, mengamuk 24 jam. Ya Allah, bukan salah orang ni, ya Allah, salah hati saya. Begitu juga kakak-kakak. Penat kan? Bukan kecil punya kerja kat rumah ni. Tadi saya goreng bihun pun lama. Angkat bihun tu pun dah berat dah rasa. Gitu-gitu dah berat rupanya bihun pun berat. Tu saya tulis status yang tadi saya tulis kan. Kalau jadi tukang masak kurang-kurang 2,000 gaji. Tukang masak je 2,000 gaji kurang-kurang. Kalau bau-bau tu pun ikut tolong pun dah 2,000. Kerja-kerja restoran biasa-biasa je, tu baru restoran 2,000 dah tukang masak. Ini pula kalau jadi ajar tuition, satu tuition je berapa subjek sekarang. Tuition cuti ni mengaji lain pula. Kelas mengaji, kelas tuition, kelas kumon, kelas apa lagi? Matematik, kelas bahasa Inggeris, kelas macam-macam kelas ke anak-anak kecil-kecil. Campur-campur, boleh tahan juga duitnya. Jadi kita bila banyak tuition itu ini banyak. Tapi ada orang isteri dia buat semua sekali. Tuition juga, kat rumah isteri tuitionkan lagi anak tu. Kerja sekolah bahasa Inggeris dia ajar, matematik dia ajar, Melayu dia ajar, mengaji pun dia ajar juga, doa pun dia ajar juga, kemah rumah pun dia ajar juga. Habis semua dia tuitionkan. Jadi tutor untuk semua sekali. Semua dia ajar.
Jadi besar tahun ni. Jadi bila tu kita istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bagi suami, kita hargai isteri kita, pengorbanan, perjuangan dia. Ya Allah, kesian isteri saya. Malam-malam tengok isteri, ya Allah kesian isteri saya. Tak tidur dia, Allah penat dia siang malam. Dulu sampai sekarang. Bau masuk bilik air, nak berak. So, anak dah ketuk dah pintu bilik air. Tolong buka coklat. Bau nak baring, anak yang seorang nombor 1 kejut. Bau nak pejam mata, anak nombor 2 pula kejut. Bau nak lihat sikit, anak nombor 3 pula ketuk pintu. Sekejap lagi nombor 4. Last sekali bapa anak pula ketuk. Kejut isteri. Tadi anak-anak, last sekali bapa anak pula tukang kejut. Jadi tuan-puan sekalian, bukan nak kejut apa, nak tanya je. Nak tanya kunci kat mana, dompet kat mana. Ya. Jadi kita tengok isteri, ya Allah kesian isteri saya. Ya Allah rahmatilah isteri saya. Saya sayang dia, Allah. Penat dia, Allah. Penat isteri saya ni. Rahmatilah dia, Allah. Sayangilah dia. Nurul Huda yang kerja hospital pula kan. Dah sekarang shift orang kadang kena lebih-lebih waktu shift. Penat dengan campur takut lagi, bertambah-tambah berat. Balik rumah nak jaga anak lagi. Suami pun nak kena layan juga. Anak, suami. Begitu juga abang-abangmu sama. Tengok, ni saya cerita seorang suami tengok isteri. Cakap, ya Allah kesian isteri saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya minta ampun ya Allah. Saya bertaubat, saya banyak susahkan isteri saya. Saya minta ampun ya Allah. Kesian ya Allah. Teruk dia kerja ya Allah. Rahmatilah isteri saya sayang dia. Seorang isteri pun sama, seorang isteri pun tengok suami sama juga. Ya Allah, saya sayang suami saya. Azdi Fizal. Doakan saya ustaz dapat anak. Saya doakan Azdi Fizal, Allah beri anak soleh-solehah. Dia beri anak sebab dia sayang. Dia tahan pun sebab dia sayang. Untuk itu baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun. Pok cik saya doa isteri saya mengandung sihat ustaz, selamat. Selamat semua sekali. Masya Allah. Mazlina doakan ustaz wabak COVID ni, Allah ampun dosa kami. Kita hari-hari istighfar minta ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Samsira, Putri Musliha, Zahra selalu berpisah dengan suami sebab suami keluar jalan Allah, Umat Markas. Kali ni berpisah sebab suami diuji sakit wabak ni. Itulah saya pun dengar banyak ada anak yang sakit, terpisah dengan suami, dengan isteri. Video call je. Kadang video call jauh-jauh. Nangis-nangis dalam phone. Call sampai 3 orang sikit dalam grup WhatsApp. Call ramai-ramai video call. Saya dengar juga ramai kawan-kawan macam tu. Ada yang itulah dekat ICU, langsung tak boleh tengok. Memang tak boleh tengok. Ada yang itulah, yang sampai ada yang dah meninggal dunia kan. Dah 3 orang dah. Campur ini 3 Ada yang meninggal lagi seorang ini. Baru sekejap tadi ada seorang lagi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakcik pendakwah daripada Sabah. Moga Allah beri ketabahan, kekuatan buat keluarga pakcik tadi. Umur 50-an kan. Mulai Allah beri kekuatan, ketabahan. Ujian sangat berat. Itu yang lain-lain abang kakak kita istighfar. Dengan musibah menimpa orang, ujian keluarga dia, doa, ya Allah selamatkan keluarga dia, Allah. Pelihara isteri anak-anak dia, Allah. Pelihara cucu-cucu dia, ya Allah. Keluarga dia semua selamatkan, ya Allah. Terimalah pakcik yang telah meninggal dunia tadi. Kami dengar daripada Nabi, kalau begitu ya Allah, bagi dia pahala syahid ya Allah. Ya Allah, bagi dia pahala syahid ya Allah. Terimalah dia ya Allah, terimalah ya Allah. Maafkan semua dosa-dosa salah dia. Terimalah dia ya Allah. Doa begitu. Dan kita sebuah keluarga kan, sebuah keluarga. Masya Allah. Jangan cakap bukan-bukan juga. Jangan kata, itulah. Ada orang kena begitu. Dah pergi boleh cakap lagi, jangan ambil itu kakak. Orang macam ni kalau komen kat tempat saya block je cepat-cepat. Saya ni kalau kat Facebook saya ada yang negatif, saya block cepat-cepat. Sebab yalah, kalau orang daripada mula yang ikut kat Facebook saya pada mula dulu, kita cuma nak cakap yang baik-baik je. Sebab Facebook ni bukan maksud, tapi kat sini kita nak cakap kebaikan. Nak doakan semua orang, nak sayang semua orang. Bukan tempat untuk kita ni. Jadi kita hadiahkan Fatihah untuk dia. Moga Allah terima. Kan selalu malam-malam tidur doa, Allah ampun dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Minum dulu bismillah. Amira, doakan saya sembuh dari penyakit yang saya ada sekarang ustaz. Dan suami, anak-anak seperti sedia kala. Moga Allah sembuhkan. Jadi selalu istighfar malam kakak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Cuba kakak abang baca. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun. Saya bertaubat pada Engkau. Ada satu hadis Nabi. Siapa baca ni 3 kali. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun pada Engkau. Bila kita minta ampun pada Allah,
Allah maafkan semua dosa-dosa kita. Imam Ahmad bin Hanbal kata, semua doa dia Allah kabulkan. Ada satu cerita saya dengar, dekat Pakistan, ada satu orang doktor pakar. Dia nak terbang satu tempat jauh, mungkin tuan-tuan pernah dengar. Nak terbang tempat jauh, sekali bila dia nak terbang, takdir Allah hujan lebat dan cuaca tak elok, kapal terbang tu delay, esok baru ni. Tapi dia esok dia ada pagi-pagi, dia ada meeting penting, dia nak kena pergi juga. Dia doktor pakar. Sekali doktor yang hebat, dia nak pergi macam mana? Dia pun cari kereta, dia cuba juga pergi. Sebab dia mesti hadir, penting, wajib dia pergi. Sekali dia pun pergi. Sekali dia mula nak pergi je abang kakak, baru dia mula nak pergi, tiba-tiba dia pun cari-cari kenderaan dapat. Dalam perjalanan takdir Allah, tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada pokok pula jatuh. Macam tu lah. Ada tanah runtuh begitu. Cuaca tak baik, jadi dia pun tak boleh teruskan. Dia pun tak nak undur pun jauh, nak pergi sana pun jauh. Ya Allah, macam mana nak buat? Dia pun fikir-fikir nak berehat. Tiba-tiba dekat kampung tu nampak ada rumah. Jauh pada orang tu ada rumah. Dia pergi kat rumah tadi. Dia pun beri salam. Assalamualaikum, beri salam. Tiba-tiba bila beri salam kat rumah tu, ada makcik tua keluar. Dia kata, makcik saya nak tumpang rumah ni. Makcik tinggal dengan siapa? Kata makcik tu, mainlah tidur kat rumah makcik nak. Makcik ada anak seorang tapi dia sakit. Masuk rumah. Bila masuk rumah, makcik tu bagi tempat tinggal, bagi dia makan. Dia pun nak tidur. Dia kata, makcik, mana anak makcik? Mana anak makcik? Makcik tu pun kata, dia betul-betul stres. Dia orang baik, berdoa. Doktor tadi orang baik. Dia nak pergi tapi Allah bang. Betul-betul terdesak nak kena pergi juga. Dia tak dapat juga. Tanah runtuh, pokok jatuh. Dia tak boleh pergi. Nanti cerita lah. Nak sangat. Tapi tak dapat. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Tolonglah ya Allah. Macam mana nak buat? Nak juga ni. Tolonglah ya Allah. Kita kadang kan. Ya Allah, saya nak ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Nak juga ya Allah. Tak kira nak juga. Kalau kita gitu. Kalau macam anak-anak kita kadang-kadang. Macam anak kita nangis kan. Kaki hentak kat lantai kan. Nangis. Mak nak juga mainan ni. Nak juga. Nak. Mak nak juga makan ni. Mak nak aiskrim. Nak juga. Kalau nak. Dah nampak nak. Nangis kalau kita tengok anak-anak. Kalau kecil-kecil kan. Anak kita ramai ada seorang dua macam tu. Kalau anak 4 orang ada seorang macam tu. Ada 7 orang anak. Ada 2 orang anak macam tu. Kalau dia nak. Dia nak. Adik-beradik begitu. Allah buat beza-beza. Dia seorang yang paling teruk. Dia kalau dia nak, mesti dia dapat. Kalau tak dapat, dia hamuk semua sekali. Macam-macam anak. Saya dulu pun tengok juga. Tengok-tengok anak orang. Kenapa anak orang ni anak kita semua bukan. Tak ada pula yang meraung itu. Kalau meraung, kena ketuk anak-anak ni. Tiba kita dapat anak. Rupanya ada seorang je kecil kan. Anak comel seseorang pun macam tu juga. Taklah macam tu sangat. Tapi kalau dia nak juga. Kalau dia nak. Nampak orang kalau dia nak. Tak dapat, dia meraung kuat-kuat. Dia menjerit kuat-kuat. Dia nak, dia meraung. Jadi tuan-puan tahu tak apa jadi? Dia pun, makcik tu kata, dia tanya mana anak makcik? Dia ada kat bilik nak. Kenapa dia sakit? Dia tak boleh bangun. Dia ada satu sakit apa makcik tu cerita. Orang kat hospital tu kata, ada 2 doktor yang pakar yang berani buat ni, operation ni. Orang lain tak berani, ada 2 orang je doktor yang berani. Tapi doktor seorang yang ni payah, yang seorang lagi ni nak bayar dia. Dia lah doktor pakar kan. Kepakaran dia kan. Jadi dia nak pergi satu hospital. Kalau makcik nak cepat tu je lah. Kena ikut hospital swasta ke apa begitu. Tapi bayaran dia banyak. Bayaran dia banyak. Dengar je tu. Makcik tu kata tak mampu lah makcik nak. Makcik tak ada apalah. Makcik pun doa lah dengan Allah. Makcik tu cerita kat doktor tu. Dia pun tak tahu orang tadi doktor. Apa makcik doa? Doktor tu kata. Saya doa dapat jumpa doktor tu. Dia pun sebut nama doktor tu. Dia ingat hari-hari dia doa. Ya Allah. Takdirkanlah satu hari nanti anak saya ni dapat berubat dengan doktor ni. Ya Allah. Tolonglah saya Allah. Satu hari nanti bagilah anak saya dapat berubat dengan doktor ni ya Allah. Tolonglah saya Allah. Dia kata tolonglah saya Allah. Satu hari nanti bagilah anak saya dapat berubat dengan doktor ni ya Allah. Tolonglah saya Allah. Dia kata tolonglah ya Allah. Saya nak berubat dengan doktor ni ya Allah. Tolong. Takdir Allah. Doktor tu putus menangis. Kata doktor tu, makcik, saya lah yang doktor yang makcik nak jumpa tadi. Apa dia kata? Makcik, saya lah doktor yang makcik nak jumpa tadi. Makcik saya lah doktor yang makcik sebut tu. Makcik tu terus menangis. Apa dia kata? Makcik tak ada apa nak. Makcik ada doa je dalam hidup makcik. Kan ramai orang dia tak tahu nak buat apa. Ya Allah Ustaz, makcik tak ada apa, miskin. Makcik ada doa je nak. Makcik, doa makcik tu lah yang buat Allah maafkan kita. Doa makcik tu lah yang buat Allah sayang kita. Doa makcik tu buat Allah pandang kita. Dalam hadis Nabi, dalam hadis, Allah terima, Allah pandang doa lebih kurang maksudnya. Antara doa yang dikabulkan oleh Allah SWT, ada orang-orang mereka tak dikenali dalam dunia. Tapi doa mereka sangat makbul pada Allah. Itu jangan pandang rendah kat mana-mana orang. Setiap orang, mereka ada perjuangan mereka.
Dan jangan pandang rendah pada siapa-siapa. Doktor ada tugas mereka, mereka banyak berkorban berjuang. Nurse ada tugas mereka, polis ada tugas mereka, pendakwah ada tugas mereka. Setiap orang dalam dunia ni ada tugas mereka, kerja mereka, tanggungjawab mereka. Ada orang miskin, makcik-makcik kat kampung, orang kampung, baju buruk. Mungkin seluar pun buruk. Mungkin orang pun tak pandang dia. Nampak selekeh je. Selipar pun lain sebelah. Bang kakak, selipar lain sebelah. Orang susah kakak. Saya ingat lagi saya sampai umur 20 tahun. Saya selipar pun lain sebelah. Selipar hilang kat masjid. Jadi orang masjid tu kata, ambil lah selipar ni, tak ada selipar. Pakai sementara, langsung tak ada selipar. Lain sebelah selipar. Lama pakai. Selipar saya ada satu. Lepas tu hilang pula selipar. Ada orang hadiah selipar warna merah. Selipar warna merah. Berapa ringgit selipar tu? Murah, warna merah pula. Selipar warna merah tu saya bawa pergi sampai Pakistan, sampai India. Selipar merah tu naik kapal terbang jauh-jauh. Masa tu muda lagi. Masa tu nak tidur selimut pun tak ada. Ya Allah selimut, ya Allah selimut, ya Allah. Minyak wangi tak usah sebut kan. Semua tak ada kakak abang, susah. Pakai kain sugi masa tu susah. Ubat gigi pun tak ada duit nak beli. Ada kain sugi je. Mungkin sugi murah, RM1 pakailah. Dulu masa tu umur 19 agaknya. Pergi India, Pakistan, umur 19. Pakai kain sugi je. Ya Allah, sejuk, ya Allah, sejuk, ya Allah. Pakai selipar. Baju sejuk pun tak ada. Suhu berapa darjah Celsius, baju sejuk pun tak ada. Stokin pun tak ada. Apa pun tak ada. Mati sejuk. Tapi abang kakak susah-susah. Sebab tu, kita jangan pandang rendah pada mana-mana manusia dalam dunia. Saya kalau orang datang, saya ingat kalau anak-anak muda kan datang tolong-tolong saya suka tengok. Kadang kasut pun buruk kan. Kasut nak interview, kasut pun buruk, tie pun sengit. Koyak-koyak lagi kasut, baju pun koyak-koyak. Saya tengok dia, saya nak kadang-kadang saya tersenyum. Menangis gembira. Tahu sebab apa? Macam itulah saya dulu. Sebab tu saya susah kalau nak hina mana-mana orang susah, miskin, tak ada duit. Saya susah nak pandang orang tu buruk. Walaupun tepi jalan, baju buruk, koyak-koyak. Saya kalau tengok dia orang ni abang kakak, saya menitik air mata sebab saya sayang dia orang. Saya sayang. Saya sayang. Dulu saya begitulah, samalah kakak. Sekarang pun ada t-shirt lawas sikit kan. Barulah ada apa kopiah pun cantik sikit. Dulu itulah kopiah sampai sudah. Kita sebab tu dalam hidup jangan pandang mana-mana orang ni sebelah mata. Jangan pandang rendah kat orang. Jangan kita pandang rendah pada mana-mana manusia dalam dunia. Siapa tahu sebab doa di satu hari Allah terima kita. Ada orang cakap saya ustaz, kalau dia hebat berdoa, kenapa dia tak doa jadi dia hidup jadi kaya hebat? Jangan kakak abang. Diri dia begitu, dia bahagia. Tapi sebab doa dia, kakak tolong orang susah tepi jalan, tiba-tiba terlintas dalam hati. Dia kata, ya Allah, rahmatilah orang ni, ya Allah. Baik orang ni, kau sayangilah dia, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Ya Allah, sayangilah orang ni, ya Allah. Bantulah dia, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Bantu dia, ya Allah. Orang cakap tepi jalan. Kan? Kita bagi dia makan kadang-kadang anak kecil-kecil. Dia kata, bang, saya ingat lagi tengah-tengah malam, bagi makan pada anak-anak kat Coket dekat mana-mana KL. Bila bagi dia orang makan, tengah malam, tiba-tiba budak-budak ni berlari. Tengah jalan dia makan nasi tu. Nangis-nangis dia makan. Nangis-nangis. Mak dia kata, makan tepi sikit nak. Makan kat rumah nak. Kenapa makan kat sini? Dia pun makan. Cakap, mak, lapar mak. Dia kata apa? Mak, lapar. Mak, lapar mak. Mak, lapar. Budak tu kata, mak, lapar. Saya tengok dia orang, saya sayang kat anak-anak tu. Saya sayang anak-anak tu. Saya kata apa, ya Allah, saya sayang anak-anak ni. Baik dia, ya Allah. Ya Allah, tolonglah anak-anak ni, ya Allah. Saya sayang dia. Begitu kita tengok orang budak-budak tepi jalan, ingus pun meleleh. Kan? Baju pun buruk tepi jalan, kasut. Kan? Dia nampak degil. Kadang-kadang budak-budak degil, hidung gam tepi jalan. Nampak dia rasa sayang, kesihan. Ya Allah, saya sayang dia ni. Berilah hidayah pada dia. Begitu juga nampak orang tua-tua pun jangan pandang rendah. Jangan pandang rendah pada orang. Jangan pandang rendah pakcik-pakcik tua-tua. Kan? Orang suka pandang rendah ke orang. Nak kena tunggu dia jadi ustaz. Nak tunggu dia jadi apa? Firdaus baju semalam ustaz. Dah basuh dah malam tadi. Pagi basuh pakai semula kan Firdaus. Pakai semula cepat. Baju semalam ni ada satu je baju ni. Basuh pagi tadi pakai semula. Jadi tuan-tuan sekalian, ni okey je kalau dulu lagi lah. Baju itu je basuh pakai semula. Pakai basuh semula. Saya dulu baju sekolah pun satu je. Basuh sekolah satu. Salin basuh balik semula. Pakai salin basuh balik semula. Hari-hari kasut tu sampai dah bertahun-tahun pakai. Ada mulut buaya kat kasut tu. Buka dah depan tu.
Pasang balik. Tahan sikit, sakut ternampak tengah spot check. Tahan sikit, kasut dah buruk sangat. Dulu-dulu. Hari-hari kalau pergi sekolah, kena denda. Stokin tak pakai, tak ada duit. Nak beli stokin. Dulu beli duit pun, stokin pun tak ada. Saya ingat kerja-kerja dulu, tiba ada orang selit RM10 kat selit RM2 kat poket. Nangis. Pergi bilik air buka, berapa ringgit pak cerita selit. Buat duit gaji bagi kat mak kat kampung semua sekali. Post bagi kat mak, tengok RM2. Ya Allah, RM2. Cium RM2 tu, cium. Macam tu cium. Cium. Tahu sebab apa cium? Yes, hari ni boleh makan sedap sikit. Ya Allah, hari ni boleh makan sedap sikit. Boleh makan sedap sikit. Sebab tu saya kalau jumpa orang Food Panda ke, Grab Food ke, apa nama, bungkus seat ke, saya order apa-apa. Dia datang, saya bagi lebih sikit duit. RM5 ke, RM10 ke, kurang-kurang. Bagi lebih. Dia pun heran, Ustaz beli berapa ringgit je. Contoh, sebab apa? Sebab memang gembira kakak. Bagi kita RM2 tu kecil. Tapi ada setengah orang dengan RM2 tu dia boleh makan lebih sikit. Dia boleh makan ayam. Faizah, kasut mulut buaya. Rusmiati, saya pun begitu dulu Ustaz. Zikri, saya sayang Ustaz. Muhammad ni, moga bencana yang menimpa berlalu. Tak dapat jumpa anak sebab COVID-19. Moga Allah temukan Allah sembuh. Ramai sekarang ujian dia berat. Ujian berat. Jadi abang kakak, ada sekali Nabi SAW pergi pasar. Ada satu orang sahabat nama dia Zahir. Nabi tutup mata daripada belakang. Tutup mata pada belakang. Bila tutup mata pada belakang, Nabi tutup mata. Nabi kata, siapa nak beli budak suruhan ni? Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak saya. Sabda Nabi, kamu tak dikenali dalam dunia lebih kurang maksudnya. Tapi kamu sangat dicintai oleh Allah. Kamu sangat disayangi oleh Allah. Ada orang dalam dunia, dia tak dikenali. Ada orang dalam dunia, dia tak dipandang oleh sesiapa. Tapi dia sangat disayangi oleh Allah. Kita takut dalam dunia mungkin kita dikenali, dihormati. Semua orang pun dengar cakap kita, muliakan kita. Orang dengan ceramah kita. Mungkin ribu-ribu orang puji-puji kita hari-hari. Dengan nasihat. Kita pun perasan orang semua jadi baik. Tapi kadang-kadang diri kita sendiri, saya cakap diri saya sendiri, adakah saya jadi baik ataupun tidak. Untuk itu, akhirnya kita semua nak satu je dalam hidup. Kita cuma nak Allah sayang kita. Kita cuma nak Allah sayang kita. Siapa tahu sebab RM1 kita bagi pada orang tepi jalan tadi, Allah maafkan kita. Siapa tahu sebab RM10 kita bagi pada orang susah, Allah maafkan kita. Siapa tahu sebab kita mungkin Kawim, saya kerja Grab Food Ustaz. Masya Allah. Doa dapat rezeki mudah. Mudah-mudahan Kawim Allah mudah adik-adik. Saya suka tengok adik-adik kerja-kerja macam tu. Susah-susah jalan. Itu semua pengalaman hidup dik. Dan itulah pengorbanan lah hidup. Kadang abang-abang datang. Ada pakcik-pakcik ada buat kerja tu. Datang, hantar makanan. Musim-musim COVID ni hantar makanan. Saya tengok, saya doa. Ya Allah, selamatkan dia. Bantu dia. Jaga dia, ya Allah. Tolong dia, ya Allah. Doakan dia. Saya doa, ya Allah. Tuan abang kakak. Doakan semua orang. Siapa tahu mana waktu bila Allah terima kita. Kita pun tak tahu. Siapa yang kita beri. Siapa kita sayang kita beri. Itu kita jangan pandang rendah pada manusia. Nak tahu tak ada orang masuk syurga. Dia kata, Allah kata masuk dalam syurga. Dia kata, ya Allah, saya tak ada amal apa, masuk dalam syurga. Saya tak ada amal apa, ya Allah, masuk dalam syurga. Apa amal dia? So dia disebut, amal dia memaafkan orang lain. Hati dia penuh kemaafan, kasih sayang untuk umat. Hati dia penuh kemaafan, kasih sayang untuk mak ayah dia. Hati dia penuh kemaafan, kasih sayang untuk isteri dia. Kemaafan, kasih sayang untuk suami dia. Untuk anak-anak dia. Kasih sayang untuk keluarga dia. Zikri. Doakan ayah saya pemandu lori kontainer. Zikri kan. Ayah Masya Allah. Hebat kerja bawa lori kontainer. Jauh-jauh hari-hari. Tidur pun tak cukup demi anak-anak. Nak sekolahkan kita kan anak-anak. Nak besarkan kita susah payah. Kadang ayah-ayah tua-tua dulu. Kasut pun buruk. Baju pun buruk. Nampak garang. Sampai tak pandai nak tegur anak dah kadang. Hari-hari kerja ayah kita dulu. Nak cakap dengan anak pun tak pandai. Nak berbual dengan anak pun. Cakap berbual dengan anak pun tak pandai. Sampai tak reti dah. Saya minum tangan kanan. Jadi sampai tak reti dah. Nak berbual dengan anak semua sekali. Sebab sehari-hari mereka sibuk kerja. Pengorbanan. Berjuang. Kasih sayang. Tuan puan kita tak tahu. Sebab tu antaranya tuan puan. Saya beritahu. Kita sentiasa istighfar. Minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Minta ampun pada Allah. Antara doanya. Nur Muhammad. Ayah saya bawa lori gas dulu Ustaz. Masya Allah kan. Ayah kita dulu-dulu. Masya Allah. Doa suami-suami isteri dah 2 bulan tak jumpa suami. Ini sekarang langkah kawalan. Suami tak dapat balik. Penerbangan batal.
anak pula demam, kuat batuk. Mulyana suami anak-anak semua sihat. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, semua sekali saya dapat jumpa Ustaz satu hari nanti. Jadi saya pun nak jumpa tuan-puan semua, insya-Allah lah takdirkan Rabbani Hafiz Ilmi dia atas Manjung. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, antara doa-doa di Shima, doa rezeki si Ustaz Zaid, Khadijah. Mak ayah saya di Seremban tak jadi sebab Covid. Ramai Covid Masya-Allah. Shima, Akif, Ustaz amalan sedekah. Jadi selalu istighfar. Bila kita istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni nu'adnin, Ustaz doa kami yang kena cuti tanpa gaji. Kan banyak syarikat cuti tanpa gaji. Pejabat saya pun semua 10 orang staff saya cuti. Yang dekat dekat office 10 orang staff yang urus program ni cuti. Mereka buat kerja kat rumah lah, insya-Allah. Gaji dia orang jalan juga. Gaji jalan dia orang. Pengorbanan kan, semua kena berkorban. Jadi saya doakan Allah mudahkan gaji kakak mudah-mudahan bos kakak Allah bagi rezeki lebih dan cukup untuk bayar gaji kakak abang semua sekali yang bercuti ni. Dan mudah-mudahan kerajaan pun Allah bagi dia taufik, hidayah untuk membantu supaya semua orang dapat dibantu dan dijaga sebaik mungkin, mudah-mudahan. Tuan-puan, doakan. Saya pun seronok, saya pun cuba tadi pergi beberapa hospital semalam kemarin. Ada hospital yang tak ada kemah banyak banyak hospital belum ada kemah. Dia panas, dia perlu satu kemah yang macam tertutup tu. Lepas tu beli aircon portable tu sebab dia nak buat kerja-kerja tu. Kalau tak dia orang terpaksa sesak dalam hospital tu. Jadi dia satu kemah untuk yang orang datang COVID-19 tu sebelah situ lah. Yang banyak mungkin yang besar-besar yang utama mungkin dia dah lengkap. Tapi hospital-hospital lain banyak tak ada. Jadi kita doakan Allah mudahkan dia orang. Mas pun dengar banyak hospital-hospital tak ada mas tu, habis mas tu. Hospital-hospital pun habis mas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, tentu kita kena bantu semua orang dalam dunia. Qawi, Ustaz orang meninggal Covid, mati syahid ke Ustaz. Jadi kita berusaha menjaga diri kita dan kita berusaha sebaik mungkin. Nabi SAW ada sebut hadis Nabi. Maksudnya kalau orang yang bekerja Aisyah tanya Nabi wabak ta'un, Nabi SAW sebut wabak ni ialah satu ujian daripada dia menjadi bala untuk orang tertentu dan menjadi rahmat untuk semua orang beriman. Dia jadi rahmat untuk orang yang beriman. Dia sebut wabak, maksud saya penyakit merebak ni lebih kurang begitulah. Menjadi rahmat untuk orang beriman. Dan siapa yang ditimpa dengan sakit ini, janganlah keluar. Nabi suruh kita kuarantin, dia kata. Jangan keluar daripada tempat kamu duduk. Dan bersabarlah kamu dalam, kita sekarang duduk kat rumah, sabar. Duduk kat rumah ni sabar. Dan kadang Nabi kata apa? Dengan kamu mengharap janji-janji Allah SWT. Kita duduk rumah ni harap janji Allah. Tuan-puan kalau keluar, boleh jadi dosa. Sesaja keluar. Tak ada apa-apa. Saja kumpul-kumpul, buat keramaian lagi, melepak-lepak sesaja. Pergi makan macam apa semua, langgar apa-apa yang undang-undang kerajaan yang dalam keadaan sekarang. Dan memang menjadi wajib untuk kita semua taat. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Siapa ingkar dengan sesaja je, pergi cuti pula. Dah cakap jangan bercuti, pergi cuti. Jalan-jalan, pergi pula tempat-tempat ada orang pula. Pergi sana sini, bawa anak-anak pergi sana sini, tempat yang dah tu kita pergi. Kita sebenarnya berdosa. Melanggar ni, sami'na wa ata'na, tak taat pada ulil amri minkum. Allah SWT ketua, ini pula dalam keadaan begini menjadi wajib. Nabi pada beritahu, sahabat pada buat perkara yang sama, kuarantin ni. Kalau kita tak taat, kita berdosa. Dan kita buat dosa. Jadi kalau kita keluar tadi berdosa, dan kita bersabar duduk dalam rumah, didik keluarga dengan Islam, Quran, hadis Nabi, kita kuarantin diri kita dalam rumah, duduk tu pun jadi pahala dah. Duduk saja dalam rumah tu, tidur pun jadi pahala dah. Tidur je kat rumah pun jadi pahala dah. Katalah tuan-puan, tapi takkanlah tidur sampai 24 jam. Tidur kat rumah pun jadi pahala sekarang. Ni tuan-puan rehat-rehat kat rumah pun dah dapat pahala. Ini ke pula kalau tuan-puan didik anak dengan Quran, hadis Nabi. Tuan-puan tulis buku, baca doa, hafal doa, baca kisah Nabi sahabat, berkasih sayang dengan keluarga, main kerja-kerja dengan anak-anak, main kerja-kerja dengan isteri, dukung isteri, kerja-kerja, cuti ni, mandi sekali, sunnah Nabi. Suami isteri mandi sekali, sunnah Nabi. Allah maafkan dosa, riwayat Bukhari. Berebut-rebut air. Tapi jangan ajak mentua semua sekali mandi sekali. Bang duduk sebelah sana ya bang, saya sebelah sini bila air besar. Astaghfirullah Ustaz, kat masjid kata Ustaz suruh mandi sekali pula dah. Berdosa Ustaz ni. Macam makcik ni Ustaz, tak kalah mandi sekali. Boleh mandi sekali, apa tak boleh pula mandi sekali.
Makcik dah tua dah, nak mati dah makcik ni. Kat masjid-masjid kata, apa ustaz cakap macam tu? Boleh makcik. Alang-alang kita dah nak mati, alang-alang mandi tu buat mandi jenazah sekali kan. Niat mandi jenazah sekali. Allah, niat mandi jenazah sekali. Jadi buat pahala dalam rumah. Main kerja-kerja, dukung isteri letak kat belakang. Nabi pernah dukung isteri letak kat belakang, laga-laga pipi. Tapi tuan-puan jangan sekali angkat lah. Tengok saiz kan. Kalau berat naik atas katil kan. Pada atas seorang atas katil, seorang kat bawah kan. Gurau-gurau berkasih sayang. Gurau-gurau kasih sayang. Bermanja-manja suami isteri, bermanja dengan anak-anak. Jadi siasa berkasih sayang. Jadi masa di rumah sekarang menjadi pahala. Kalau keluar tadi saya sebut, cerita pada mula saya sebut jadi dosa. Duduk kat rumah jadi pahala dah. Duduk kat rumah jadi pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sangat saya sayangi, untuk tu wujudkan suasana kasih sayang. Ni antara yang saya tekankan masa keluarga sunnah. InsyaAllah saya buat bulan September nanti. Saya nak pusing banyak negeri juga. InsyaAllah mudah-mudahan dah selesai COVID. Kalau tak selesai, taklah. Tapi insyaAllah dah selesai. Kalau selesai masa tu, September tu dah okey, InsyaAllah saya buat keluarga sunnah. Saya pergi seluruh KL, semua tempat. Transformjiwa.com Transformjiwa.com. Kalilah anak-anak ketuk pintu macam mana ustaz? Kalau anak-anak ketuk pintu, cakap ni mak tengah tolong bapak basuh tandas. Bapak pun jawablah, tengah basuh tandas ni nak. Jadi begitulah anak ramai. Sebelum masuk tandas, kalau tandas kat luar bilik, buat tanya. Kalau tandas bilik tak apa, supaya anak tak syak bukan-bukan kan. Buatlah tanya. Nak, kakak, siapa tolong Umi basuh tandas? Adik, ni nak tolong basuh Umi. Nampak sabun? Kenapa ya? Ni nak basuh tandas tiap Umi yang kau ni. Seorang basuh tandas. Jadi kita pun buat basuh tandas, buat berus kan, basuh tandas. Jadi anak ingat pergi basuh tandas, rupanya nak amalkan sunnah Nabi, mandi sekali. Jadi tuan-puan maaf untuk tu berkasih sayang. Berkasih sayang kerana siapa? Kerana Allah SWT. Ni saya nak kongsi tuan-puan. Antara 3 doa yang buat Allah kabulkan doa kita. 3 doa Allah kabulkan doa. Saya sebut kan. Yang pertama dipanggil Ismul Azam. Ismul Azam. Kongsi dengan keluarga. Ismul Azam. Ni saya belajar dah lama dah. Menyebabkan doa kita Allah kabulkan. Nabi SAW sebut, siapa yang berdoa dengan doa-doa dengan nama-nama Allah yang tertentu ni, menyebabkan doa kita ni Allah cepat kabulkan. Apa tuan-puan nak, Allah beri. Apa saya kita nak, Allah kabulkan cepat. Apa doa tu? Hadis Nabi. Saya ambil perkataan-perkataan tu, saya tak sebut hadis penuh. Yang pertama, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebut tu, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum doa tu, tanda tangan sebut Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, macam ayat kursi yang depan tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lafizi, bikin batangan insya-Allah. Cik Ba, Terengganu. InsyaAllah. Jumpa nanti keluarga sunnah, transformjiwa.com. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sebelum doa. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu qayyum. Hayyu qayyum. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Junaidah, kami yang bujang ni senyum je ustaz. Heri, Arija, Wardati. Yang bujang-bujang sabar je, catat je. Jangan amalkan. Yang bujang catat. Kalau amal berdosa, saya doa yang bujang-bujang semua bertemu jodoh. Bertemu jodoh. Allah bagi jodoh yang soleh, yang takwa, kaya raya, handsome, macam orang Korea, tapi beriman, bertakwa. Mudah-mudahan belum bertemu jodoh. Yang laki-laki pula Allah beri semua isteri solehah, bertakwa. Semua ada. Tapi cantik, handsome, apa saja, Hindustan ke, Korea ke. Dia bermula kat sini. Bermula kat hati. Dia cantik dengan tak cantik tu kat sini. Bahagia tak bahagia tu kat sini sebenarnya. Dia bukan pada zahir kan. Zahir ni hadiah pada Allah, anugerah. Tapi sebenarnya cantik tu kat hati. Tengok pakcik tua-tua umur 90 tahun jalan pegang tangan berdua. Sebab apa? Sebab hati Allah beri rasa bahagia. Ada orang baru kahwin pun berperang, terbalik hari-hari kursi. Kalau baru kahwinnya tak apa, hari-hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, sekejap terbalik, sekejap meletup pintu bilik air, sekejap pintu depan pecah, sekejap kipas terjabut, bergaduh, hari-hari bergaduh, macam rumah dah hari-hari, kau sikit okey hari-hari. Jadi samsara tengah cari jodoh ni ustaz, tak ada gambar ni. Alif Lam Mim. Farah sebut ni, Farah tengah ni. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Doa, ya Allah.
Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh sebut Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ataupun Ya Hayyu Ya Qayyum. Paling kurang baca. Itu nama Allah yang makbul. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang hidup, yang maha berkuasa. Ya Allah, yang hidup maha berkuasa. Yang hidup, yang berdiri sendiri, maha berkuasa. Maha suci Allah, tak perlukan siapa-siapa. Allahus Samad. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Betul ulang. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Malam-malam ni kan musim Covid ni, nangis ke Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. 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 Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Ya Allah, yang hidup, yang maha berkuasa. Ya Allah, yang hidup, yang maha berkuasa. Yang hidup, yang maha berkuasa. Kan ada doa Nabi yang Nabi ajar pada cucu Nabi, anak Nabi, sahabat-sahabat Nabi sayang. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang hidup, yang maha berkuasa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang kedua, doa apa? Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Baca apa? Ya Arhamar Rahimin. Tadi Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau ingat baca Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dipanggil Ismul Azam. Sebut ni sebelum doa. Satu lagi, ya wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Dia ulama bincangkan. Ada kata yang paling makbul sebelum berdoa. Kalau sebelum berdoa sebut nama ni, Allah mesti kabulkan doa. Apa dia? Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ada setengah ulama kata Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia pasang dua. Hayyu, Qayyum, yang hidup maha berkuasa. Arhamar Rahimin. Ar-Rahmanir Rahim tu, dua tu. Dua nama Allah ni kita sebut dalam sebelum doa. Dan kita kan dipanggil Ismul Azam. Kan adab dalam berdoa, sebelum berdoa, puji-puji Allah. Jadi puji Allah yang mana yang buatkan doa tu, kalau kita buat ni sebagai pembuka doa, yang bawah tu semua Allah terima. Pembuka doa. Puji Allah. Lepas tu selawat pada Nabi. Puji Allah, selawat pada Nabi. Jadi sebab tu ulama selalu doa, Ya Hayyu. Ustaz semua kalau sebelum doa, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau tuan-tuan tak ingat tu, baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang hidup, yang maha berkuasa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang hidup maha berkuasa. Satu, Ya Arhamar Rahimin. Sampai nangis. Sebelum doa sampai nangis sebut tu je malam-malam. Belajar. Ya Arhamar. Ni musim kan kita sedih. Ramai orang kena sakit. Covid ni sakit. Ada doktor, nurse kita dengar apa doktor. Ada doktor pakar. Doktor pakar. Orang kuat-kuat dekat front line juga doktor. Doktor ada doktor pakar bedah lagi. Sekarang doktor lah yang sekarang dekat ICU kan. Ada doktor kat ICU. Jadi kita doa. Doa Ya Allah. Doa. Doa apa kat cik mana? Cik doktor pakar dekat ICU. Doa. Dia kena COVID-19 dia bukan dia pakai pernafasan tu kan kat ICU gitulah. Tu puan check lah. Semoga sembuh sihat doktor yang tengah-tengah ni, yang kaki tangan hospital KKM tu, yang sakit, yang semua sekali yang kena positif tu, dan tambah yang kat ICU, dan juga semua pendakwah tabligh yang ada yang kat ICU, moga Allah bagi sembuh sihat. Dan juga ada Chinese yang kat ICU, moga Allah bagi sembuh sihat juga. Jadi semua orang sama kita doa ya malam-malam. Nangis ke Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Sebelum doa Ya Arhamar Rahimin. Sampai nangis malam-malam. Ya, dengan rasa Allah baik kat kita. Ya Arhamar Rahimin. Dalam hati kita, dia yang jadikan kita. Ya Arhamar Rahimin. Dia ajar kita bercakap. Ya Arhamar Rahimin. Dia ajar kita berjalan. Ya Arhamar Rahimin. Dia dengar doa kita daripada kecil sampai sekarang. Ya Arhamar Rahimin.
Ya Arhamar Rahimin, 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 Ya Arhamar Rahimin. Pada kecil Allah jaga kita. Macam-macam kita doa pada dulu. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kenapa kau begitu baik pada aku? Ya Arhamar Rahimin, kau yang bagi kami mak ayah yang baik. Ya Arhamar Rahimin, kau beri kami isteri anak-anak yang baik. Ya Arhamar Rahimin, kau beri kami bernafas daripada dulu. Ya Arhamar Rahimin, saya doakan anak Azrul Iqbal boleh cepat jalan. Dah jam 4 Ustaz belum boleh berjalan. Moga anak Azrul dah jam 4 Allah beri berjalan dengan kasih sayang rahmat Allah. Ya Arhamar Rahimin, Fiana Fiu, Allah uji saya Ustaz, moga Allah selesaikan. Allah menguji sebab sayang. Ya Arhamar Rahimin. Malam-malam nangis sebut belajar sebelum berdoa malam-malam kan. Semua dah tidur tu, sebelum tidur tengok anak-anak dah tidur, isteri dah tidur tu, suami dah tidur. Tanda tangan kata Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah maafkan kami. Kau begitu baik pada kami daripada dulu sampai sekarang. Jaga kami, beri kami Islam. Ya Arhamar Rahimin. Khadijah, saya abang mak jaga mak ayah 87 tahun, mak 75. Tahniah dapat jaga mak ayah. Ya Arhamar Rahimin. Sampai nangis malam-malam. Ya Arhamar Rahimin. Sebut dengan suara yang paling lembut waktu malam. Jangan tinggi suara, jangan tak dengar suara. Dengan suara yang paling lembut malam-malam. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ini yang apa? Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Malam-malam Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Afidah boleh ke nangis tak sampai Sayyidina Umar Khattab Khadijah. Ini Afidah B kan, tengah jadi solat, imam semayang sampai saf paling belakang dengan Sayyidina Umar nangis. Sayyidina Osman nangis kat kubur, mengingat mati tentang diri sendiri, sampai janggut-janggut dada dan tanah telah menjadi basah. Kata yang orang yang khidmat untuk Sayyidina Osman, kenapa tuan begitu menangis kat kubur, sedangkan tempat lain saya tengok tuan menangis tak seperti ini. Kata Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, manakah aku tak menangis? Kuburlah tempat persinggahan yang pertama. Kalau kita selamat di sini, kita akan selamat buat selama-lamanya. Kalau di sini kita kalah, gagal, kita akan gagal buat selama-lamanya. Kalau di sini kita berjaya, kita akan berjaya buat selama-lamanya. Kalau dalam kubur ni kita dapat jawab soalan dalam kubur, habislah hidup kita. Sayyidina Osman kata bila satu orang mati, beritahu, bila dia masuk dalam kubur, kalau mereka orang baik, kubur mereka akan seluas mata memandang. Terbuka daripada satu pintu dan keluar harum-haruman syurga. Tapi orang-orang yang banyak melanggar perintah Allah bila masuk kubur, mereka akan dihimpit sehingga tulang rusuk mereka berceragah, kan, sehingga bertemu begitu. Dan terbuka satu pintu, yang pintu tu akan mengeluarkan haruman di neraka. Hei, kata Sayyidina Osman, manakah aku tak takut? Di sinilah tempat persinggahan yang pertama. Aku selamat di sini, insya-Allah. Aku akan selamat buat selama-lamanya. Tapi kalau di sini aku gagal, habislah hidup aku. Malam-malam nangis. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Syazwani, Sayu, Nur Ain, Allah yang bagi rasa sayu. Nur Ainin, Allah sayang. Ustaz doa mak saya sembuh sakit lutut, mau sembuh. Amin. Sanitizer boleh solat Ustaz. Ada Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Bakri kata boleh. Jadi boleh dia apa-apa yang sanitizer, minyak wangi, semua tu boleh. Dia dalam makanan ni tak boleh. Alkohol ni dalam makanan je tak boleh. Minuman kan. Tapi untuk minyak wangi dalam kita untuk batu boleh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Satu lagi last sebelum ni. Yang ketiga, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Azri, wah Ustaz, warga ATM. Masya Allah. Ayat ni kan Ustaz menjaga, terima kasih Azri dan semua tentera ATM, PDRM, semua sekali yang berusaha menjaga negara ini. Moga Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka. Saya sedih juga dengar ada semalam polis kena langgar, macam mana saya pun tak baca habis. Tapi semoga Allah selamatkan semua sekali, Allah pelihara. Moga Allah bantu semua sekali, Allah jaga kan. Mudah-mudahan tak ada orang malam-malam mabuk lagi, langgar orang sana sini. Moga Allah maafkan kita, Allah maafkan kita.
kan. Kat luar negara penuh tulis. Supaya apa? Jangan memandu. Kalau mabuk kat luar negara tulis. Kalau mabuk jangan memandu. Penuh kat signboard. Alhamdulillah negara kita tak ada signboard macam tu. Sebab tak adalah orang nak mabuk kat negara ni. Tapi tiba-tiba ramai juga memabuk malam-malam kadang-kadang kan. Malam memabuk. Bila mabuk ni macam-macam cakap. Jadi tak betul. Kalau bawa kereta memang terbalik kereta. Semoga Allah selamatkan semua kakak abang. Berat mabuk ni. Mabuk ni berat. Ramai orang bawa kereta mabuk. Malam-malam mabuk. Orang itulah syukur kat Allah. Kita belajar tak boleh mabuk. Kalau tak mabuk jugalah kita. Kalau tak ada Islam ni. Habis mabuk juga kita kakak abang. Dia style mabuk. Malam-malam minggu cuti dah penat kerja mabuk. Penat kerja mabuk. Mabuk tak apa bawa kereta langgar orang kan. Mabuk bukan tak apa. Madilah dia bukan Islam. Dia bawa kereta langgar orang. Kadang ada orang Islam pun ada juga. Mabuk juga malam-malam. Sebab tak kenal Allah SWT. Semoga Allah beri hidayah pada semua sekali. Ya Zal Jalali wal Ikram. Yang ketiga, Ya Zal Jalali wal Ikram. Pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram. Malam-malam doa. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Zal Jalali wal Ikram. Tu 3. Salah satu pun boleh dah sebut. Tapi hadis ni lain-lain. Tapi tuan-puan kalau dapat 3-3 lagi bagus. Ini nama-nama Allah yang buat doa kita. Dia kata Ismul Azam. Doa yang Allah kabulkan doa kita. Malam Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Arhamar Rahimin tu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Arhamar Rahimin. Sama lah Ar-Rahmanir Rahim. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. Mana tuan-puan dapat sebut lah kan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman. Ya Arhamar Rahimin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jalal. Al-Jalal. Jalali wal Ikram. Al-Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Doakan Ustaz balik seperti dulu. Arwah ayah saya minat pada Ustaz. Teringin nak jumpa peluk Ustaz. Saya sebagai anak wakil pada arwah ayah saya sampaikan salam pada Ustaz. Allah Barazri. Moga Allah letak ayah arwah yang selalu yang minat. Allah letak arwah ayah Azri arwah ayah dalam syurga Firdaus kan. Dia orang baik, mudah-mudahan dia minat, mudah-mudahan orang yang baik mungkin rajin dengan ceramah saya ke saya. Nanti kita jumpa Azri habis Covid ni kita peluk insya-Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan. Moga Allah letak ayah Azri dalam syurga Firdaus kan. Sabar. Ayah yang baik. Dia tengok, dia tinggalkan kat anak dia beritahu kat siapa dia minat. Waalaikumsalam. Sampaikan salam arwah ayah saya. Waalaikumsalam buat Azri, buat arwah ayah, moga Allah letakkan dalam syurga Firdaus. Moga Allah letak ayah Azri dalam syurga Firdaus. Dan semua sekali mak ayah tuan-puan semua yang dengar ni, Allah letak dalam syurga Firdaus. Moga mak saya juga dalam syurga Firdaus. Saya rindu mak saya. Moga ayah saya pun Allah beri dia sihat dan dapat syurga Firdaus juga, dan kita semua. Jadi yang pertama Alif Lam Mim. Allah Najihah tolong apa? Najihah ada tulis tu. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ataupun sebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan seterusnya Najihah tulisnya wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. War rahmanir rahim. War rahmanir rahim. Dan Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Maznah pun tulis Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram. Malam-malam ni pagi Ismul Azam. Siti Arjia tulisnya Ismul Azam. Apa dia 3 ni. Ni tuan-puan adalah hadis Nabi. Saya dah ringkas kat tuan-puan. Share dengan anak-anak. Pendek-pendek aja. Ya Hayyu Ya Qayyum. Malam-malam ulang-ulang. Yang hidup, yang maha berkuasa. Ya Allah, semua yang kau jadikan. Kau yang jadikan kami. Kalau tak, kami tak ada dalam dunia. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kau yang jadikan semua sekali. Kau pemilik semua sekali. Kau penguasa semua sekali. Ya Allah, semua dunia ni kau yang punya. Sihat sakit kau yang punya. Mati hidup ni kau yang punya. Malaysia, Amerika, Rusia, China, kau yang punya. Bumi langit kau yang punya. Ya Allah, kau yang jadikan kami. Kalau tak, kami tak ada dalam dunia. Ya Hayyu, yang hidup, yang maha berkuasa. Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang hidup,
Maha berkuasa dan tak berhajat pada siapa-siapa. Kita semua berhajat pada Allah. Allah tak berhajat pada kita. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang hidup, yang maha berkuasa. Yang hidup, Ya Allah yang maha berkuasa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Lah hati kita, kalau kau tak ada kan aku tak ada dalam dunia ni. Ya Arhamar Rahimin. Ingat kasih sayang Allah. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Ya Arhamar Rahimin. Dalam hati kita, ya Allah, terima kasih sayang saya. Ya Arhamar Rahimin. Zalim degilnya saya, Allah. Kenapa kau begitu baik dengan saya langgar perintah kau, jauh pada kau, lalai pada mengingati kau. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kenapa kau begitu baik kat kami, ya Allah? Maafkanlah kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Dan ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Raja yang maha agung, yang maha mulia. Agung yang maha mulia. Kau lah pemilik surga. Kau lah raja kepada segala raja. Raja yang maha baik, maha mulia, maha berkuasa, yang baik pada kita. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi tuan-puan, amalkan doa tu mudah-mudahan Allah terima. Dan saya doa tuan-puan nanti jemput keluarga sunnah. Jangan tak daftar. Semua negeri saya buat bulan September. Dah buka pendaftaran, dah ramai daftar. Di transformjiwa.com. Type je transformjiwa.com. Transformjiwa.com. Boleh dapatkan duduk ni semua sekali. Dan Masya Allah, dan saya ada tulis buku 11 amalan kaya, kaya ke hati. Mensyukuri apa yang kita ada. Bagus baca. Dapatkan buku-buku manzil. Isteriku Bidadari, 11 kaedah milik keluarga. Bagus untuk suami, untuk isteri. Ramai suami dengan garang, bagus baca. Nanti buku surat 6 dan nangis nak perlu isteri. Yang bujang-bujang boleh baca, nak kahwin boleh baca, supaya dapat ilmu rumah tangga. Satu lagi, menelusuri cinta, hidup dengan cinta sayang, supaya tak benci. Yang suka benci orang, baca buku ni. Mudah-mudahan rasa sayang ke orang. Hati tu sakit hati, tengok orang. Satu lagi, 100 kisah sahabat mati syahid, supaya tentang perjuangan orang dulu. Khadijah Ahmad, ustaz saya tak kahwin lagi. Boleh join? Boleh Khadijah. 18 tahun ke atas semua boleh dah. Umur yang boleh kahwin semua datang. Yang dah ada, yang ada, yang dah tak ada, Allah uji dah ambil. Ada yang nak kahwin kan. Yang dah tak ada, tak lama nak kahwin pula semula. So, isteri dah meninggal atau suami dah tak ada. Yang bujang, yang semua sekali, yang baru bujang semula kan. Tak ada pasangan meninggal. Jadi boleh baca, dapatkan ni 100 kisah sahabat mati syahid. Siapa nak buku-buku ni boleh WhatsApp 013 28 38 682. 013 28 38 682. 013 28 38 682. 013 28 38 682. 013 28 38 682. Tuan-tuan boleh boleh kat situ dapatkan buku-buku tu. WhatsApp nombor tu, dia orang postkan insya-Allah. Jawab post pun buka, dia boleh post pada rumah je. 013 28 38 682. Dapatkan buku-buku tu. Yang siapa belum beli boleh beli insya-Allah. Set tu dia. Mana nak beli Liza, WhatsApp nombor tu Liza 013 28 38 682. 013 28 38 682. Jadi dapatkan buku-buku tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima kita. Allah sayang. Junaidah Gani. Doakan saya tengah cari kemah. Tuan-puan kalau ada tahu kemah mana nak cari. Kemah-kemah banyak juga hospital tu. Saya cuma, dia orang dah banyak buat, saja nak ambil kebaikan mereka. Masya Allah, suami saya buat ambulans. Ustaz doa saya dilindungi oleh Allah. Nak cari kemah. Di beberapa lain saya ikut tempat hospital tapak dia tu. Buat kemah tertutup atau dia aircon. Letak aircon portable tu untuk petugas-petugas tu. Kadang dia orang perlu laptop, nak duduk ke situ tulis kan. Buat kerja kau tak mereka. Satu lagi kemah untuk yang COVID tu kat luar tu. Jadi ada yang banyak hospital lain banyak belum ada lagi. Sekarang mask pun habis, ada hospital yang tak ada mask sekarang. Jadi doakan mereka semua Allah mudahkan. Mask tak ada, habis. Ada yang tempat-tempat. Jadi kita cuma tumpang-tumpang kebaikan. Ramai orang lain buat. Boleh ni Daniel ada kemah, kawan saya ada. Kawan saya dah ada kemah, kawan saya dah. Jadi Daniel inbox saya inbox saya dekat Facebook ni. Facebook ni Daniel inbox. Saya tengah ada jenis kemah dia tutup tu. Dia macam tabir. Bukan yang sebab sementara je kan. Mudah-mudahan sebulan dah selesai semua ke. Yang tutup macam tu. Nak tengah cari. Ni hari sebab lagi cepat, lagi bagus lah. Sebab banyak yang tanya. Aircon tu saya ada supplier yang saya boleh dapatkan selalu. Yang tu bagilah. Ataupun siapa yang nak sewakan boleh. Nak jual kat saya boleh. Atau siapa nak
Nak sewa boleh, siapa nak sewakan boleh, siapa nak macam mana tadi, kalau nak bagi memang boleh lah. Tapi kalau tak bagi pun tuan-puan berniaga, tuan-puan jual lah kat saya, jual harga apa-apa tengoklah. InsyaAllah saya ada duit sikit-sikit lah, tuan-puan boleh bagi je. InsyaAllah saya pun nak tumpang kebaikan. Saya pun tak berkorban macam doktor-doktor, nurse-nurse dan semua orang. Saya tak boleh duduk diam sebab yang sakit pun orang ramai saya kenal, saya sayang mereka. Dan saya daripada dulu biasa buat, saya tak boleh duduk diam. Kalau duduk diam ni, saya susah hati kalau saya tak dapat buat apa-apa. Daripada dulu begitu. Jadi doakan Kemah Hospital Shah Alam pun satu je hari tu, kecil kesian tengok Fazira. Fazira ada itulah dia kecil yang kat tepi tu. Lepas tu yang tengah-tengah tu, tapi terbuka. Sebab apa terbuka? Sebab tak ada aircon, panas. Kalau duduk situ mau bukan kuman, bukan virus pergi, orang-orang saya tak tahan panas tu. Mana kita cuba tengok orang pakai pudar. Abang pernah tengok isteri saya pakai pudar kan? Panas kadang-kadang ada tempat tertentu. Kita pakai pudar lah, pakai mask lah senang. Cuba tuan-tuan keluar pakai mask. Pakai mask begitu. Boleh tahan juga kak. Boleh tahan juga mula-mula pakai mask tu. Rasa macam nak bau mask. Ini semua tutup semua sekali. Ya Allah. Lepas tu kat pergi tempat panas. Kita sekarang kan hidup lah aircon hari-hari. Rumah aircon, pejabat aircon, kereta aircon. Ini bukan kereta aircon, panas kat luar. Jadi memang antara benda yang penting lah. Benda penting. Dulu orang kata virus tu kalau panas-panas mati. Tapi tak ada. Memang tak ada. Dia dah sesuai ikut keadaan dah. Habis semua negara panas pun dia pergi dah semua sekali kat abang. Negara panas semua dia dah pergi dah. Tak jadi apa dah. Memang virus tu dia tak tahu. Dulu orang kata panas mati. Tak ada. Tak mati. Orang kata kena panas itu kita berjemur kat panas. Kalau virus tu mati, jemur je semua orang kat tengah panas. Belum virus tu bergerak, kita dah pengsan tu panas. Mana dah boleh tahan panas-panas zaman sekarang kan? Anak-anak kita belajar pun tak tahan panas-panas dah. Semua kan dah pakai aircon sekarang, banyak-banyak tempat semua dah pakai aircon. Jadi tuan-puan, bukan aircon tu kuat sangat, bukan rasa dia macam tu portable gitu kan. Taklah sesejuk macam dalam hospital biasa sejuk tu, tidak. Tapi tak bolehlah panas macam nak bernapas pun dah tak boleh kan. Macam tu manalah dia tak penat. Jadi sebab tu kalau dia orang marah, kalau marah lah, sabarlah kan. Kalau ada marah, insyaAllah baik-baik. Semesti seorang dua marah tu ada, sabar kan pergi. Penat, ramai pula datang. Jadi kadang yelah dah penat. Sebab tu dia orang betul-betul siapa ada simptom je dia orang ni. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan Masya Allah, moga Allah terima kita semua. Nak bagi duit ada ustaz, ada nombor akaun kat situ, kasih umat tu. Kalau siapa nak bagi bolehlah, sikit-sikit tu boleh kan. Tapi yang penting tuan-puan doa je lah. Doakan yang paling penting doakan. Dan mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua. Mudah Allah terima. Doakan Daniel Konsitoki Konopi. Lagi esok saya kontak dia. Jangan esok, malam ni juga kan. Kalau dapat malam ni, saya memang saya jenis kalau satu tu kalau boleh saya nak terus tahu je lah. Saya check, saya ada satu orang dua juga, saya check lah mana yang paling baik dan mana yang paling mampu lah. Mana yang saya paling mampu, paling sesuai. Jadi mudah-mudahan Allah terima kita semua dan siapa tahu kat mana dapat emas, ada apa nama emas tu, yang hospital ada yang bagus tu, apa nama dia, nak dua apa tu, apa dia panggil, satu tu ada apa 700 800. Jadi kalau ada dua kotak tu ada 1600 untuk hospital tu. Siapa tahu yang emas tu pun beritahu saya juga. Mudah-mudahan Allah terima semua sekali kan. Tanya-tanya kan, tapi janganlah viral-viralkan sangat. Saya cuma minta tolong tiba-tiba tuan-puan sebut ni, saya tersebut. Tapi taklah viral-viralkan sangat. Saya pun yelah nak buat sikit-sikit sambil-sambil kan. Masya Allah. Nanti tuan-puan mesej saya siapa yang pasal kemah ni, tuan-puan mesej saya, nanti saya balas. Saya akan baca banyak tu, saya akan tengok. Letak kat mesej tu, letak kat depan tu tulis konopi ke, tulis kemah ke. Nanti saya cepat perasan mesej tu. Banyak inbox masuk, berpuluh-puluh, beratus-ratus juga sehari. Tapi saya scroll, saya tengok. Kalau dekat depan saya tengok muka macam bukan Islam, yang tu saya tekan, saya balas. Sebab dia nak masuk Islam, jadi saya ambil nombor phone dia. Saya tengok mana nak masuk Islam. Kalau yang lain bukan saya tak nak tolong, saya utamakan tu lah yang nak masuk Islam. Macam sekarang ni yang kisah-kisah inilah penyakit ni. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kita, Allah sembuhkan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Muhammad Rafi, nanti kontak saya Muhammad Rafi. Muhammad Rafi ada beberapa orang tadi, kontak saya kalau ada lah. Nak wakaf pun boleh juga, kalau nak bagi pun boleh, nak sewakan sementara pun boleh, nak bagi free pun boleh. Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Zahra doa, begitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, kasih sayangi kami sebagaimana mak ayah kami, sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kami kecil, ya Allah. Ampun dosa kami semua, kami nak Kau sayang kami, ya Allah. Rahmati kami, ampun dosa kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, lalui ujian yang berat ni, ya Allah. Tak pernah hidup kami begini, ya Allah. Kali pertama paling berat ujian mengenai masyarakat seluruh dunia diuji, ya Allah. Ya Allah, bantu kami lalui dengan satu hati, dengan kasih sayang. Buat kami menjadi rapat. Janganlah buat hati kami semakin jauh. Rapatkan semua pemimpin dalam negara kami. Rapatkan hati-hati semua ustaz-ustaz dalam negara kami. Rapatkan hati semua guru-guru, alim ulama kami. Rapatkan hati semua cikgu-cikgu kami. Dekatkan hati kami semua, ya Allah, semua orang Islam. Dekatkan hati kami dengan juga hati orang bukan Islam. Orang Melayu, Cina, India, Iban, semua Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei, Cambodia, ya Allah. Seluruh Myanmar, seluruh dunia, ya Allah. Amerika, Rusia, Cina, orang Islam di seluruh dunia, dan juga bersama dengan ceramah kami. Satukan hati kami yang kasih sayang, ya Allah. Jadi apa yang terjadi buat kami dekat pada Kau. Jangan marah kami, ya Allah. Kami buat ni semua untuk Kau sayang. Pilih kami, pilih dapat jaga solat, dapat jaga agama. Bahagiakan pasangan hidup kami, anak-anak kami. Ya Allah, bahagiakan hati pasangan kami, anak-anak kami. Bahagi kami sayang pasangan kami. Kami sayang anak-anak kami. Tolonglah sayang pasangan kami, anak-anak kami. Kami sayang mak ayah kami, sayangi mak ayah kami. Kami sayang pakcik-makcik kami, sayangi pakcik-makcik. Mak ayah mertua kami sayang mereka. Anak-anak kami, adik-beradik kami, keluarga kami sayang mereka. Ya Allah, kami sayang semua dengan ceramah kami. Kami sayang semua cikgu-cikgu kami. Kami sayang nyinjiran kami. Kami sayang masyarakat kami. Kami sayang semua Malaysia ni. Kami sayang semua orang dunia ni. Sayangi semua orang, kami semua sayang kat kami, ya Allah. Jangan marah kami dan tolak. Maafkan kami, ampun dosa kami. Dalam ramai yang bersama kami ada orang baik-baik, ya Allah. Mudah-mudahan amin mereka Kau terimalah kami semua, ya Allah. Ya Allah, bantu pendakwah yang sedang, yang mereka yang sakit banyak dalam hospital, ya Allah, sembuhkan mereka. Dengan juga orang bukan Islam yang sakit, ya Allah, sembuhkan mereka, ya Allah. Ya Allah, doktor-doktor ada doktor kat ICU, sembuhkan, ya Allah. Kesian mereka, ya Allah. Jurawat nurse ada yang sakit, yang positif, sembuhkan mereka, ya Allah. Yang tengah dalam saringan, ya Allah, jangan bagi mereka positif, ya Allah, bagi negatif, ya Allah. Beri mereka, janganlah ya Allah, jauhkan mereka pada penyakit bahaya, lindung mereka, ya Allah. Ya Allah, lindung juga semua yang bekerja, polis, tentera, semua dalam Malaysia ni, ya Allah. Postman, peniaga, semua yang bawa Grab Food, Food Panda, semua sekali, ya Allah. Semua yang bawa sana sini, drive jauh-jauh, ya Allah. Yang berkhidmat untuk Malaysia, untuk masyarakat, untuk manusia, ya Allah. Guru-guru, alim ulama, cikgu-cikgu hafiz Quran, yang siang malam mereka baca Quran, khatamkan Quran, menangis, berdoa untuk negara kami, ya Allah, untuk manusia dalam dunia. Kau jagakanlah mereka, ya Allah, semua guru-guru, alim ulama, cikgu-cikgu, pendakwah yang banyak menangis, yang amal mereka banyak. Kami tak mampu buat seperti mereka. Mereka tak berhenti doakan kami, selamatkan mereka, ya Allah. Ya Allah, yang antara kami ada mu'alaf masuk Islam, bersedih keluarga mereka marah halau. Kau lembutkan hati keluarga, dekatkan, bahagiakan hati mereka. Mereka sedih, mereka hilang keluarga. Lembutkan hati mereka untuk terima, keluarga mereka untuk terima mereka. Ya Allah, antara kami, ya Allah, ada ibu-ibu tunggal yang sedih besarkan anak sulung, Kau bantu mereka. Antara kami ada anak-anak yatim, kehilangan mak ayah, Kau bahagiakan anak yatim. Antara kami yang belum ada jodoh, beri jodoh yang baik. Antara kami ada belum ada anak, beri anak yang soleh-solehah, ya Allah. Dan antara kami ada ujian hidup rumah tangga, Kau bahagiakan. Ada antara kami yang sakit, Kau sihatkan. Yang sedih, Kau bahagiakan. Yang ada ujian, Kau pemudahkan, ya Allah. Dan kami ada rezeki sempit, tak ada rezeki susah, ya Allah. Makan susah, nak bayar rumah, kereta, tolong mudahkan, ya Allah. Beri rezeki yang tak sangka-sangka, ya Allah. Ada kawan-kawan kami hilang pekerjaan, ya Allah. Mudahkan mereka, ya Allah. Dalam ujian ada orang hilang kerja, ada orang tak ada kerja langsung, ya Allah. Tak cukup, ya Allah, duit mereka ada, bantu berkatkan, ya Allah. Bantulah kami semua, ya Allah. Ya Allah, bantu juga semua, ya Allah, kelengkapan ke hospital-hospital, klinik-klinik dan seluruh Malaysia, dan seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, bantulah semua sekali, ya Allah. Ya Allah, bantu semua orang, bahagiakan hati orang dekat pusat-pusat kuarantin, ya Allah. Bantu mereka sembuh sihat, mereka terima kami, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima. Jumpa lagi.